belakang penggubalan dan pembentukan Akta Pendidikan 1996. Sebelum terbentuknya Akta Pendidikan 1996, pelbagai laporan telah digubal dan dibuat bagi mewujudkan sebuah akta pendidikan yang bersesuaian dengan sistem pendidikan di Malaysia. Di sini terdapat 10 laporan yang digubal dan dibentuk sebelum terbentuknya Akta Pendidikan 1996. Antara laporan yang telah digubal ialah yang pertama, Laporan Razak ataupun Penyata Razak 1956. Laporan ini merupakan batu asas kepada perlembagaan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia dan yang telah digunakan. Terdapat 17 cadangan yang telah dicadangkan dalam laporan ini dan membentuk satu sistem yang dipanggil sebagai Sistem Pendidikan Kebangsaan. Yang kedua, Laporan Rahman Talib 1960. Laporan ini merupakan laporan yang telah dibuat oleh Abdul Rahman Talib. Laporan ini sama seperti Laporan Razak, namun telah disesuaikan bagi mengikut kepentingan rakyat. Laporan ini seterusnya dikenali sebagai Akta Pelajaran 1961. Yang ketiga, Laporan Kiri Johari pada tahun 1967. Laporan ini bertujuan untuk melahirkan para sejarawan dan para ilmuwan yang mahir berfikir dalam bidang-bidang tertentu melalui penetapan sistem pendidikan tinggi. Yang keempat, Laporan Majid 1971. Laporan ini telah memperkenalkan dasar universiti di mana pihak universiti perlu menambah bilangan pelajar Melayu dalam bidang-bidang pengajian. Pengambilan pelajar luar bandar juga diberi keistimewaan selain daripada STPM dan HSC. Pelajar luar bandar juga akan diberikan beasiswa sains. Yang kelima, Laporan Murad 1973. Laporan ini wujud kerana berlaku fenomena keciciran yang wujud sejak penubuhan sistem pendidikan Malaysia yang makin serius pada tahun 1960. Laporan ini adalah hasil kajian Encik Murad bin Muhammad Noor melalui operasi sedar akibat masalah keciciran yang berlaku akibat kemiskinan pada tahun 1969. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji punca-punca serta mencadangkan polisi-polisi serta pelan untuk memperbaiki perkhidmatan sekolah khususnya di luar bandar. Seterusnya, yang keenam, Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Akta ini bertujuan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti dalam perlembagaan. Pada tahun 1982, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan juga di mahkamah. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perhubungan dan persefahaman dalam kalangan rakyat. Yang ketujuh, DEB 1970 ataupun lebih dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru 1970. Dasar ini diperkenalkan bagi mengembangkan peluang-peluang ekonomi kepada golongan miskin dan mengurangkan jurang beza antara kaum. Perkembangan bilangan sekolah juga telah diterapkan. Dasar ini bertujuan untuk melahirkan tenaga mahir dan jurang peluang pendidikan di kalangan dari rakyat dan golongan yang berbeza. Yang ke-8, Rukun Negara 1970. Diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970, doktrin Rukun Negara diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran yang memikul pemerintahan apabila sistem kerajaan berparlimen digantung ekoran rusuhan kaum yang dikenali sebagai Peristiwa 13 Mei 1969. Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia di mana ia mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang melitupi kehidupan bernegara. Semua aspek ini diterapkan melalui 5 prinsip Rukun Negara. Yang kesembilan, Laporan Kabinet 1979. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pelajaran di Malaysia melalui kerjasama masyarakat dalam pembangunan sekolah. Selain itu, ia juga meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Ia juga menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baru sekolah rendah ataupun KBSR yang berasaskan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Akhir sekali, Akta Pendidikan 1996. Setelah pelbagai laporan dibuat dan dikaji, Akta Pendidikan 1996 telah terbentuk sesuai dengan kehendak negara yang bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
Kandungan Akta Pendidikan 1996 dari komponen peraturan berkaitan persekolahan, pendidikan, dan bahan. Akta Pendidikan 1996 mengandungi peraturan-peraturan khusus mengikut Section 130. Antara peraturan yang berkaitan dengan persekolahan dan pendidikan dan bahan ialah kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan merupakan salah satu daripada peraturan tersebut. Dalam konteks ini, sistem pendidikan di semua sekolah adalah wajib menggunakan kurikulum kebangsaan sejajar dengan kehendak Akta Pendidikan 1996 dalam Section 18. Selain itu, kurikulum prasekolah juga telah diperuntukkan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan boleh menubuhkan dan menyelenggara tadika. Semua tadika juga diwajibkan untuk menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang ataupun akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Bagi penilaian dan peperiksaan, murid-murid daripada semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh Kementerian. Peraturan dalam pendidikan teknik dan politeknik juga telah ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996. Dalam Section 18, politeknik boleh mengadakan program pengajian ataupun program peringkat sijil, diploma atau lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan dengan institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Pendidikan guru pula menyatakan bahawa maktab perguruan boleh mengendalikan program pengajian di peringkat ijazah dan lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan melalui program kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi atau universiti dari dalam atau luar negeri seperti yang dinyatakan oleh Section 47. Akhir sekali, peraturan majalah sekolah dan bahan multimedia pula telah menetapkan bahawa tiada majalah sekolah atau bahan multimedia yang boleh diterbitkan atau diedarkan di sekolah kecuali kebenaran pengetua dan guru besar di sekolah tersebut. Majalah sekolah yang diterbitkan haruslah tidak memudaratkan penyelenggaraan disiplin atau keselamatan awam di sekolah tersebut. Sekiranya majalah telah diterbitkan, tiada paksaan yang boleh dibuat terhadap murid untuk membeli majalah sekolah atau apa jua bahan. Pendaftar juga harus dimaklumi penerbitan majalah atau bahan tersebut sebelum diterbitkan. Salah satu komponen peraturan berkaitan institusi pendidikan dan masyarakat adalah pendidikan khas. Pendidikan khas dibentuk khusus untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan, dan masalah pembelajaran. Pendidikan khas perlu selaras dengan kurikulum kebangsaan setakat yang munasabah dengan praktiknya sahaja. Guru boleh mengubah pengajaran dan pembelajaran serta jadual bagi memenuhi matlamat pendidikan khas. Seterusnya adalah institusi pendidikan swasta, iaitu institusi bukan bantuan kerajaan. Ianya dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Penubuhan, pengurusan dan pengoperasian institusi pendidikan swasta adalah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sektor promosi dan hubungan antarabangsa merupakan sektor yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktiviti mempromosikan institusi pendidikan swasta di peringkat tempatan dan antarabangsa dalam menjadikan negara Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini. Kesemua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan melalui ketua pendaftar mengikut cara yang telah ditetapkan. Ketua pendaftar boleh mengenakan sebarang terma dan syarat yang difikirkannya patut apabila mendaftarkan sesebuah institusi di bawah subsection. Ketua pendaftar juga hendaklah menyimpan suatu daftar dalam bentuk dan cara yang telah ditetapkan. Tiada institusi yang boleh melakukan sebarang promosi sama ada melalui iklan atau risalah jika institusi tersebut belum didaftarkan. Peraturan penerimaan masuk murid ke sekolah, penyimpanan daftar dan syarat bagi pengekalan murid untuk belajar di sekolah digunapakai di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Dalam peraturan ini, guru besar dan pengetua yang bermaksud pegawai dalam perkhidmatan pendidikan yang dilantik oleh ketua pengarah untuk mengurus sebuah sekolah. Mereka bertanggung jawab dalam mengurus penerimaan masuk murid ke sekolah sama ada warga negara atau bukan warga negara bagi yang layak.
Guru besar atau pengetua juga hendaklah menyimpan suatu daftar masuk murid yang dikemas kini mengandungi butir-butir seperti yang dinyatakan dalam jadual kedua berkenaan dengan semua murid di sekolah, dan hendaklah membatalkan daftar murid yang telah bertukar atau berpindah sekolah. Sejauh manakah Akta Pendidikan 1996 memainkan peranan yang lebih baik berbanding Akta Pelajaran 1961? Akta Pendidikan 1996 yang dibentuk telah terbukti banyak membawa kepada kesan yang lebih baik dalam sistem pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 yang dibentuk telah memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa kebangsaan. Kerana dalam Akta Pelajaran 1961, bahasa kebangsaan hanyalah menjadi bahasa penghantar di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Manakala dalam Akta Pendidikan 1996, bahasa kebangsaan telah dijadikan bahasa penghantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di sekolah jenis kebangsaan dan sekolah yang diberi pengecualian. Akta Pendidikan 1996 juga telah menetapkan bahawa bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah, berbeza dengan Akta Pelajaran 1961 yang hanya mewajibkan bahasa kebangsaan bagi sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Dalam Akta Pelajaran 1961, sistem pendidikan prasekolah tidak begitu diambil berat dan dinyatakan dengan jelas. Manakala dalam Akta Pendidikan 1996 yang dibentuk telah menekankan beberapa garis panduan yang baharu untuk pendidikan prasekolah. Akta Pendidikan 1996 telah memberi kuasa kepada menteri untuk menubuh dan menyelenggara tadika bagi membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak, khususnya masyarakat luar bandar dan yang berpendapatan rendah. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 juga telah memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semua tadika. Hasil daripada kajian ini, kami telah mengenal pasti dengan lebih jelas tentang beberapa peranan atau fungsi Akta Pendidikan 1996. Antara peranan atau fungsi Akta Pendidikan 1996 ialah ia telah menjadikan sistem pendidikan di Malaysia dengan lebih baik. Hal ini kerana kurikulum yang dilaksanakan di setiap sekolah, termasuk pendidikan khas dan pendidikan teknik, telah membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran. Akta Pendidikan 1996 juga telah melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan seharian. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 ini juga telah membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi serta mempersiapkan diri mereka bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan, negara dan antarabangsa. Seterusnya, akta ini telah menjadikan pendidikan sebagai sebuah alat yang dapat membantu membentuk perpaduan kaum di Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya. Di samping itu dapat mewujudkan suasana negara yang aman damai. Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi seseorang individu secara menyeluruh untuk mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Fungsi atau peranan yang seterusnya ialah Akta Pendidikan 1996 ini telah memastikan bahawa setiap warga negara di Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan yang adil dan sama rata tanpa mengira kaum, budaya, dan bangsa. Peluang untuk belajar ini telah diberikan kepada semua golongan rakyat di Malaysia tanpa mengira latar belakang ataupun kedudukan mereka, sama ada mereka tinggal di bandar ataupun di luar bandar. Kedudukan bahasa Melayu juga telah diperkukuhkan melalui Akta Pendidikan 1996.
Hal ini karena akta ini telah memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan dalam mata pelajaran teras. Akta ini telah mewajibkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Akta Pendidikan 1996 ini juga telah menetapkan banyak peraturan yang wajib dipatuhi atau diikuti oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sebagai contohnya, peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan tata tertib 1993 pindaan 2002. Peraturan seperti ini sangat penting untuk memastikan penjawat awam, khususnya para pendidik, menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah, dan bertanggung jawab. Aplikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia yang pertama ialah pendidikan kelas mula diberi perhatian. Perkara ini disokong dengan adanya peruntukan yang cukup yang disediakan kepada murid-murid berkepeluang khas. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengambil langkah yang cekap dengan menyediakan pelbagai kemudahan lengkap kepada murid-murid berkepeluang khas. Apabila pelbagai kemudahan disediakan, ianya memudahkan guru-guru untuk mengajar murid-murid berkepeluang khas. Murid-murid berkepeluang khas juga merupakan aset negara yang penting. Mereka perlu diberi peluang untuk mencipta kejayaan. Impak yang kedua ialah bahasa kebangsaan digunakan dan dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Akta Pendidikan 1996 telah meletakkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di sekolah yang telah dikecualikan. Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran wajib yang diajar di sekolah dan dalam institusi pendidikan. Langkah ini sangat penting ke arah penyatuan kaum. Impak yang ketiga ialah Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan kurikulum kebangsaan yang selaras yang hendaklah digunakan di semua sekolah termasuk sekolah swasta. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka yang akan diperoleh oleh murid-murid dalam peperiksaan akhir persekolahan. Kurikulum yang selaras memudahkan guru-guru untuk merancang pembelajaran dan pengajaran murid-murid. Impak yang keempat ialah Akta Pendidikan 1996 telah mengambil kira semua kepentingan kaum. Dalam akta ini, pendidikan Islam telah diperluas untuk murid-murid Islam di semua sekolah termasuk juga sekolah swasta. Undang-undang baru menegaskan pendidikan Islam wajib diajar kepada setiap murid Islam di semua jenis sekolah. Akta Pendidikan 1996 mengambil kira kepentingan sesuatu kaum supaya pendidikan di Malaysia terus berkembang. Akta Pendidikan 1996 memberi penekanan kepada semua peringkat sekolah bermula daripada prasekolah sehingga pendidikan tinggi. Atas kesedaran betapa pentingnya pendidikan dalam melahirkan generasi yang cemerlang, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan. Antaranya ialah menawarkan beasiswa kepada golongan pelajar yang cemerlang dan memberi pinjaman PTPTN kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk menyambung pengajian. Impak yang terakhir ialah dalam memudayakan sains dan teknologi. Akta Pendidikan 1996 telah mempertingkatkan pendidikan teknik di sekolah-sekolah teknik dan sekolah vokasional. Pelbagai kemudahan disediakan di sekolah ini. Sekolah teknik dan vokasional sangat penting untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dan mampu melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Cabaran-cabaran utama dalam pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 dan langkah yang berkesan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Okey, dalam pelaksanaan sesuatu cabaran sudah tentu akan wujud pelbagai cabaran untuk melaksanakannya. Antara cabaran dalam Akta Pendidikan 1996 adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar dalam semua institusi pendidikan. Bahasa Melayu diperkenalkan sebagai mata pelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, setelah 32 tahun pelaksanaannya, bahasa Melayu menghadapi cabaran dengan pengelulusan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dapat kita lihat penggunaan bahasa Melayu pada sekarang ini sudah mula terhakis apabila wujudnya bahasa Inggeris. Okey, langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu juga penambahan bilangan rujukan dan terjemahan dalam bahasa Melayu perlu ditingkatkan.
kerajaan juga perlu memainkan peranan, iaitu kerajaan perlu memberi galakan kepada penyelidik untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai medium dalam kajian. Cabaran seterusnya adalah pembinaan insan secara umum. Umum mengetahui negara kita ingin melahirkan model insan kelas pertama yang menyumbang secara etik kepada negara. Cabarannya ialah berlaku penjajahan bentuk baharu oleh negara barat seperti fenomena rock, fenomena K-pop, black metal dan sebagainya. Terdapat segelintir golongan muda yang terlalu obses dengan sesuatu fenomena seperti obses dengan artis K-pop sehingga sanggup melabur ratusan ringgit untuk ke konsert artis K-pop. Dengan kemasukan fenomena ini akan membuatkan golongan muda menjadi lalai dan memikirkan pelajaran. Langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah pendidikan perlu diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya kepada aspek nilai murni dan keagamaan dalam membentuk generasi muda. Proses pembinaan negara bangsa yang seimbang dan menyeluruh perlu diwujudkan. Langkah ini juga perlu dilakukan untuk membentuk rakyat Malaysia yang seimbang dan berkemahiran yang mempunyai nilai murni dan kerohanian seimbang. Isu perpaduan kaum juga merupakan cabaran dalam pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Malaysia merupakan negara bangsa yang majmuk dan pelbagai etnik, antaranya etnik Melayu, etnik Cina dan etnik India. Tujuan utama Akta Pendidikan 1996 adalah untuk menyatukan kaum dalam medium pendidikan. Namun begitu dapat kita lihat pada sekarang ini masing-masing kaum di negara Malaysia mementingkan diri sendiri. Perasaan anti kaum juga wujud menyebabkan berlaku pergaduhan dan pertelikahan. Dapat kita lihat pada hari ini golongan Cina lebih maju berbanding kaum lain. Okey, apabila wujudnya masyarakat majmuk, sudah tentu akan wujud pelbagai komunikasi. Kewujudan komunikasi yang berbeza akan menyebabkan berlaku kesukaran dalam komunikasi. Okey, langkah untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah. Penyelarasan kurikulum yang sama di setiap sekolah juga perlu dilakukan. Peperiksaan dan sukatan pelajaran juga perlu diseragakan di setiap sekolah supaya tidak wujud jurang perbezaan antara setiap